Hai, Assalamualaikum. Saya Sabri Ibrahim Zaki M. Allahumma salli ala Muhammad. Ini live start daripada area Jerutesuk dekat dengan area kereta sewa ni. Perhentian kereta sewa Bandar Jeruteh. Itu dia dah. Ini bangunan sementara. Bangunan sementara. Itu dia. Tapi yalah, tak amalkan dah. Kasih sikit benar dah. Dan apa? Otak-otak bahagian kereta sewa. Apa yang saya dapat poin daripada sini ialah, sebelum masuk pada kenapa saya suka Baibelah ni, tanpa memperkecilkan mana pihak, cuma saya nak cakap dari sudut perlu berubah. Perlu berubah kepada sesuatu yang baru, especially teknologi. Dalam bidang kereta sewa, isu yang berlaku yang menjadi suara ramai sebenarnya ialah susah untuk dapat kereta sewa. Masalah ini telah dikesan, telah memberi satu sumber idea, satu idea yang mantap kepada pengusaha Grab. Kerana apa? Kerana dapati pengguna yang nak kereta ni dapati susah sangat dapat dengan segera pemilik kereta sewa. Jadi bila adanya idea ini dan pihak Grab telah mempergunakan sampai maksimumnya, maka dia design suatu benda dipanggil Grab, yang mana sistem Grab ini, kehebatan dia, kecekapan dia, kecanggihan dia secara berasas telah menenggelamkan, dengan inverted comma telah menelan pengusaha-pengusaha kereta sewa. So sekarang ni, bila kepatasan sistem Grab ini nak sahaja kereta just telefon atau melalui apps dia, maka pengusaha Grab car tadi akan datang ke rumah ambil customer dia. Sedangkan ya, dulu pengusaha sewa dia selesa dengan situasi di mana prospek mari cari kereta sewa. Dan tentulah situasi di mana orang yang nak kereta sewa ni ada masalah cepat, terpaksa mencari melilau di mana tempat kereta sewa. Ini beri isu atau masalah kepada dia orang, menyusahkan. So isu ini masalah telah disedari oleh pengusaha Grab car, maka design suatu sistem tak payah dah orang yang nak kereta sewa ni cari dia, tapi dia orang cari orang yang nak sewa kereta dan dia ambil di rumah direct. So isu di sini ialah, pertama sekali, untuk kita boleh survive dalam bisnes kita, kita perlu sentiasa melakukan perubahan kepada sistem yang telah kita ada ataupun gerak kerja yang sedang kita buat sekarang. Bermaksud, ya Zulkifli Zul, Assalamualaikum, kita tak boleh rasa selamat, rasa selesa dah dengan keupayaan yang kita ada sekarang ni. Sekali kita rasa selesa dah, terperangkap dah, menyebabkan pesaing kita akan men-override kita punya bisnes ataupun apa kita buat sekarang. Sebagai contoh, penggunaan kodak filem. Penggunaan kodak filem dulu kan, dulu beli filem gula masukkan dia. Sekarang ni boleh katakan kesan dari perubahan zaman teknologi tadi, tak ada dah orang bisnes kodak filem. Dulu kodak filem memonopoli industri perfilman, kamera, dia menguasai. Tapi oleh kerana dia sedar bahawa satu masa nanti kodak filem tak mustahil akan tak diguna pakai, maka dia telah melakukan perubahan. Dan memang betul, sekarang tak guna dah kodak filem.
Semua guna memori chip, memori yang punya kad sekarang ni. So satu industri yang hebat dahulu telah hilang gara-gara perubahan yang berlaku kepada kata apa, platform, kepada peralatan, kepada apa lagi sebut, apa-apa yang lah. Maka poin yang saya sampai sini ialah kalau kita terperangkap rasa hebat dah, selesa dah dengan apa sekarang ni, tanpa mahu berubah, kita akan bersiko besar untuk hilang ni, untuk koma, untuk berkubur. Anwar Mazlan, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke Anwar Mazlan? Sudah tak nak dalam apa jua industri perniagaan, perlu sentiasa alert dengan perubahan. Jangan kita rasa terperangkap. Banyak contoh. Dulu Nokia pernah monopoli dalam industri telefon. Akibat dia mungkin wallah tak sebaik mungkin dia macam mana tahulah. So akhir sekali Nokia mengalami kegiatan teruk. So orang tak guna dah, bukan batu-batu semua sekarang ni touch screen belaka. Terus Muhammad, Assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke? Jangan lupa sahabat-sahabat semua tulis kalimah Assalamualaikum. Alright, selesai tu bab mukadimah tentang perlu berubah dalam apa jua bisnes yang kita buat kalau nak survive lama. Berubah sini bermaksud bukan kita tinggalkan 100% apa yang kita buat sekarang. Berubah yang saya maksud ialah, contoh saya sendiri dalam bidang kesihatan. So saya berubah apa? Berubah dari segi sistem, contoh daripada manual menggunakan laman web, menggunakan apa-apa platform IT. Ini dikatakan perubahan kepada bidang kita, bukan tinggal bidang, tidak. Kita melakukan apa? Evolusi ke apa? Inovatif kepada bisnes yang kita buat sekarang. Muhammad Syarul Hafizah, apa khabar? Assalamualaikum. Dan harus ingat ya, kajian dibuat di Malaysia ni, hampir 20 juta Malaysia telah mengonlinekan, 27 juta rakyat Malaysia telah mengonlinekan bisnes dia orang. So kalau anda masih lagi tidak ataupun tidak mahu berubah kepada mengonlinekan bisnes anda, maka tak mustahil apa yang anda buat sekarang akan berkubur. Sebagai contoh sekarang ni, kebaikan daripada wabak COVID ni, apa berlaku? Ramlah Muhammad, Assalamualaikum. Terima kasih kerana tulis komen ya. Terima kasih pun. Saya teruskan ya, saya fokus. Nanti waktu tulis komen, tak masalah, tanya, boleh teruskan tanya. Kebaikan daripada wabak COVID ini, cuba betul-betul. Penggunaan QR code telah mulai meluas. Penggunaan QR code ni, nak masuk pasar raya ke, nak masuk kedai, nak masuk permis, ni QRO. Saya telah lama dah telah bercakap dengan member saya sebelum ini, sebelum COVID lagi ni, bahawa sahabat-sahabat semua kena cepat-cepat kuasai teknologi QR code. Dan semasa saya cakap tu, saya dah mula lama dah penggunaan code. Semasa saya cakap tu, ramai member saya tak kisah, tak peduli, tak percaya, tak nampak. So dia tak kisah, tak ambil berat tentang kepentingan QR code. Sekarang dengan adanya wabak COVID ini, alhamdulillah saya telah stabil dah. Sebab saya telah lama guna pakai QR code. Dan betul sungguhlah, QR code sekarang ni seolah-olah satu benda yang mesti digunakan. So bila kita menjadi termasuk golongan yang paling awal menggunakan QR code, kita just follow je lah, seiring. Tapi kalau anda baru nak mula sekarang ni dalam teknologi QR code, agak dah ke belakang dah. Ini nak kata bahawa perlu berubah dengan cepat dan sentiasa sensitif kepada perubahan keperluan semasa. Jadi dalam konteks QR code ni, saya sahabat-sahabat semua harap yang masih lagi belum menggunakan QR code sepenuhnya dalam perniagaan anda, harap you all gunakan sepenuhnya penggunaan QR code dalam bisnes anda. Jangan jadi pengekor. Kalau boleh kita seiring dengan orang yang terawal mempergunakan QR code secara meluas, secara konsisten. Afiq Muhammad, Assalamualaikum. Terima kasih banyak kerana bersama saya ya.
Okey, satu bab berkenaan dengan perlu berubah. Perlu berubah. Dan sama juga kalau sahabat-sahabat FND Muhammad, sahabat-sahabat lain ada bisnes, saya syorkan sahabat-sahabat semua kena berubah juga, kena ada laman web. Ini penting saya ulang. Kalau you betul-betul nak pergi jauh dan boleh survive bisnes awak, tak boleh tidak mesti memiliki laman web. Saya harap you all pergi belajarlah dan berjaya memiliki satu laman web. Saya dah ada laman web, alhamdulillah. So saya dah mana proses untuk melakukan upgrading sahaja kepada laman web saya. So siapa-siapa yang masih belum ada lagi laman web, tolonglah cepat-cepat adakan satu laman web untuk bisnes anda. Kalau tidak, berlakulah seperti mana jauhnya ketinggalan penggunaan QR code pada orang-orang mula sekarang. Itu masih baik, adalah COVID. Hikmah COVID baik tu dah. Orang muda guna dah QR code secara meluas dalam semua perkara lah. Tak semestinya dalam nak masuk pasar raya. Besarnya implikasi bila kita mempunyai mindset sentiasa mengintai-ngintai perubahan semasa. Alright, satu bab. Bab selanjutnya ialah berkenaan dengan TikTok. TikTok, kajian dibuat, sedang berlaku proses menaik kepada kepopularan TikTok. Jadi siapa-siapa yang masih berada TikTok account, tolong cepat-cepat ada akaun TikTok dan kuasai cepat-cepat penggunaan TikTok. Ramai salah faham TikTok untuk menari belakang. Tak, salah. Salah. Di parti sekarang ni syarikat hebat-hebat, Maiding ada TikTok, Apple ada TikTok. Dia orang faham bahawa TikTok tak bersalah. Yang bersalah orang yang mengisi TikTok tadi. Orang yang berkata positif, yang hebat-hebat, yang bagus macam Maiding, Apple sebagainya, dia gunakan TikTok, platform TikTok untuk memantapkan bisnes dia orang. So kalau anda sekarang ni berbisnes, kalau tak ada TikTok, cepat-cepat ada akaun TikTok dan pergi belajar. Dia mudah sangat TikTok ni. Sekarang sedang trend naik, algoritmanya masih lagi terbuka luas. So cepat-cepat menjadi orang yang termasuk kalau golongan aktif menggunakan TikTok. Saya bagi kerangka tak perinci. Nanti perinci payah cerita nanti. Yang penting ialah you dengar ni terus buat. Adakan akaun TikTok. Adakan akaun TikTok. Jangan anggap TikTok tu benda-benda salah. Bila you masuk akaun TikTok nanti, tengok beritaik Maidin pada TikTok. Datuk dia sendiri buat TikTok. Apple TikTok. Okay. So ini katakan perlu kita cepat berubah untuk mengintai apa-apa trend secara online yang perlu kita gerak cepat-cepat. Jangan kita ikut, tapi kita jadi orang yang mendahului orang lain dalam menggunakan teknologi baru. TikTok insya-Allah akan meletup nanti. Lambat lambat, lambat cepat soal lain, tapi percayalah. Okey. Alright. Selesai fasa pertama, masuk fasa kedua, iaitu topik hari ini, mengapakah saya suka beribadah. Rezeki Azim Mamak, Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, saya harap kan. Saya harap you all sihat belaka insya-Allah. So masuk fasa kedua, iaitu kenapa saya suka beribadah. Baik. Ibadah sebagai daripada tu yang ada dalam Facebook. Orang yang masih tak boleh beribadah, dia amat rugi, sangat-sangat rugi. Kalau dia mula sekarang ni ketika dia orang terlambat dah. Tapi tak apalah. Walaupun ketika dia terlambat, lepas tak ada langsung, baik ada kemampuan buat FB Live. Saya rezeki ke Azim Mamat buat FB Live. Walaupun mungkin sebab 8 tahun dahulu FB tak sama sekarang dah. Tapi lepas tak ada langsung, buatlah FB Live. Kuasai FB Live. Dan FB Live tak boleh cakap sebenarnya. Orang bisu buat FB Live ya. Orang bisu boleh buat FB Live. Ingat ya, mindset ramai yang salah faham sekarang ni, buat FB Live mesti bercakap. Tak. FB Live kita boleh tunjuk pemandangan gunung, sawah padi, share berita kejadian, apa hujan lebat ke, bunga-bunga ke, kucing bergaduh ke, apa lagi. Apa-apa sahaja FB Live. Tapi ingat, tak sewajibnya bercakap. Itu sebuah mindset anda dah. So kalau rezeki belum mula lagi buat FB Live, buat FB Live. Saya pasang dalam FB rezeki, masa tak ada rasanya buat FB Live kan. So rezeki harap buat FB Live Pegang poin ni. Buat FB Live, tak payah bercakap. Tunjuk harapan, tunjuk benda pandangan tu.
hujan ke, ribut ke, air mengalir ke, berkembang ke, tunjuk je tanpa perlu bercakap. Internet paling mudah sekali untuk orang yang tak boleh bercakap baik belah. Yang penting awak buat saya langsung menggunakan Facebook. So kalau bercakap lagi, saya langsung TikTok ada, saya langsung YouTube ada, saya langsung IG ada. So baik lagi platform yang pakai, tak apalah. Sekarang you zoom dahulu, nak kuasai platform apa. You bina dulu fan, bina brand, bina credibility hanya pada satu platform dahulu. Tak perlu tamak nak kuasai IG, nak kuasai TikTok ayah. Tapi at least you kena ada lah. Tapi antara IG, TikTok, bla 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 ni fokus dahulu supaya lebih mendominasi nak fokus pada platform apa. Saya banyak mendominasi menggunakan FB Live. Saya langsung menggunakan Facebook. Kenapa? Baru jawab soalan saya. Kerananya ialah antara cara paling mudah jimat duit dan pantas untuk bina kepercayaan pengguna Facebook, untuk bina kepercayaan rakan-rakan FB profile kita. Sebab telah menjadi perangai manusia dari segi psikologi suka tengok suatu perkara secara langsung tanpa ada edit. Okay, tekuk sebenarnya. Okay, nepuh ni. Memang perangai manusia suka tengok live secara langsung. Memang perangai manusia macam tu. Walaupun tanpa menafi yang rakaman edit bagus juga, tapi boleh guna pakai dalam strategi berbeza, okey. So isu utama orang tak beli produk kita, tak guna servis kita kerana dia orang tak percaya dengan kita. Punca dia orang tak percaya kita kenapa? Dia orang tak pernah nampak kita. Punca orang tak pernah nampak kita lah kita tidak aktif secara konsisten menggunakan apa platform yang boleh menarik trust dengan mudah. Benda apa contoh nak guna? Gunakanlah Facebook Live untuk menarik trust kepada kita. Kerana nak faham mudah je, nak faham. Katakanlah you all sedang makan nasi family di pantai, mana pantai ke Bali contoh, makan nasi di restoran, makan sesama mari hamba Allah yang awak tak pernah kenal. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum, sorry bang, ganggu bang. Saya ni ejen syarikat telefon X. Saya nak present pada abang sekejap, dah bagi 5 minit pada saya terang ke produk handphone X ni. Saya bukan menipu ni bang, betul-betul ni saya memang buat part time. Setiap malam saya memang jalan area Tok Bali ni untuk perkenalan produk telefon X ni. Dia pun cerita secara ringkas kepada kita dengar. Apakah perasaan kita ketika itu? Jujurlah, suka ke tak suka? Kebanyakan orang yang datangi oleh jual dalam situasi macam tu, majoriti tak suka. Saya jujur, saya tak suka sebenarnya. Sudah lumrah manusia begitu. Kenapa kita tak suka kepada dia, tak seronok? Sebab senang saja, sebab belum ada lagi trust, belum timbul kepercayaan kita dengan dia lagi. Kenapa tak ada kepercayaan? Sebab kita tak pernah pun kenal dia. Kenapa tak kenal dia? Sebab kita tak pernah nampak dia. First time tengok muka dia kat situ, tentu kita masih ragu-ragu, was-was lagi. Tapi andai kata kita jumpa dia hari esok, lusa jumpa muka dia, tolak jumpa muka dia, ternampak dalam banner, ternampak dalam TV, ternampak dalam YouTube, ternampak dalam FB Live muka dia tu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, agak-agak apakah emosi awak? Mulalah mari kenal orang tu. Sebab nampak muka dia, brand dia di semua platform. Bila buka nampak muka dia. Macam sahabat belah sekarang ni, buka bila nampak muka Sabri. Dekat awal mungkin dia tak selesa dengan saya, tak seronok, tak percaya dengan saya, tak apalah. Saya faham, saya konsisten buat Alhamdulillah. Buka YouTube saya, dalam YouTube nampak muka saya, telah cuba. Buka dalam web nampak muka saya, buka blog nampak muka saya. So hari-hari, lama kelamaan, ketebalan keraguan, tak percaya, tak selesa akan mulai menipis. Kurang. Sebab apa? Kerananya ialah saya aktif buat awak nampak muka saya menggunakan pelbagai platform, termasuk gunakan platform FB Live ini. Dan bukan senang untuk bina kepercayaan. Mungkin Abel Kanu, Muhammad Daud masih tak percaya saya lagi. Mungkin percaya tapi mungkin sikit lagi, mungkin 5%, 10%. So saya faham benda ni. Tugas saya terus konsisten.
buat gerak kerja supaya nampak brand saya, especially FB Live. That's why, inilah sebab mengapa saya suka buat FB Live, kerana ia boleh membantu mempercepatkan, meningkatkan kepercayaan kepada saya dan perkecilkan keraguan kepada saya, sebab ia secara langsung. Okay, walaupun saya sendiri pun kurang mahir, kurang bijak bercakap, tak apalah, tak masalah. Tak perlu tunggu sempurna, tak perlu tunggu mahir dahulu nak buat FB Live. Buat aje. Kalau anda dah cakap, buat aje. Cakap apa boleh cakap. Jangan tunggu nak hilang gambar dahulu, nak tunggu cakap dahulu, nak tunggu ada ilmu dan ayah. Buat sekarang. Kalau boleh lepas FB Live ni, Abel Kano, Ahmad Daud, Rozuki, buat sekarang juga. Saya akan follow nanti. That's why saya nak anda tulis komen ya. Abel Kano, Ahmad Daud tulis komen Assalamualaikum. Sebab komen itulah alamat kepada saya untuk mudah saya timbal zarah balik FB awak. Itu sesuai hikmah dia. Yang kedua ialah komen juga sebagai salah satu daripada teknik personal branding. Bila you tinggal komen yang baik-bagus, orang akan nampak credibility awak. Orang ni bagus lah, komen benar-benar quality. Automatically orang yang sama-sama nonton bila saya nampak credibility awak kerana beri komen yang baik-baik. Sejenis personal branding juga, buat orang nampak, sejenis marketing juga. Alright, boleh faham kata insya-Allah boleh. Saya sendiri pun masih lagi tak mahir buat bila cakap tengah langgang lagi. Saya tak kisah benda tu. Jadi saya buat. Kekurangan tu kita baikilah sikit-sikit supaya perjalanan nak kita pergi kat mana. Abah Midi apa khabar saya ke? Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Abah Midi kan tulis kalimah assalamualaikum sejarah FB awak. Yang memudahkan saya untuk ziarah FB Habib nanti insya-Allah. So, kali parti saya sendiri pun cakap tengah langgang. Saya bercakap pun tak fasih. Tapi kenapa saya buat belah? Sebab saya faham. Tak perlu tunggu sempurna dahulu, tak perlu tunggu fasih cakap nak buat belah. Buat je dahulu. Dan minta doa Allah Taala supaya Allah Taala bantu kita, bantu saya, bantu anda yang dah buat belah nanti supaya boleh melakukan perbaikan sikit-sikit. Penambahbaikan tidak akan datang, ilmu lain tak akan datang kalau kita tak buat tindakan awal. Ini penting. Muhammad Huzaini Ashraf, Assalamualaikum, apa khabar? Saya kata insya-Allah. So itu dah poin pertama kenapa saya suka buat live, kerana antara cara untuk memudahkan, menarikkan kepercayaan kepada brand saya. Yang kedua ialah kebaikan live ini, algoritma dia, pengiraan penampakan dia masih lagi dibuka dengan baik oleh founder Facebook. Sebab oleh kerana live termasuk kategori video marketing, pemasaran menggunakan video, maknanya buat orang nampak dengan menggunakan video. So pesaing kepada FB Live adalah YouTube. YouTube memang top, tangga kedua dalam enjin pencarian. Kerana apa? Kerana dia mendominasikan teknik video marketing. Orang suka tengok video. That's why nak buat kek ke, nak baca buku ke, nak paku ke, nak buat apa-apa semua, banyak orang refer dalam YouTube. Sebab dia tunjuk cara bervideo, cara buat kek, cara pasang pukat, macam-macam ada dalam YouTube tadi, menyebabkan menempati selera manusia suka kepada video. That's why bila you aktif dengan menggunakan FB Live ini, memudahkan menarik reach kepada anda. Sebab maksud nak menarik, nak bersaing dengan YouTube yang mana dalam kategori video marketing, so maksud tak ketinggalan, dia mesti perluaskan dulu algoritma supaya orang ramai mudah nampak video marketing dalam bentuk FB Live yang kita buat. Alright, nak gimana tu? Nak balik tadi saya daripada Jetis tadi, Bamidi. Tadi saya ada kelas personal coaching untuk semua student saya pukul 3 tadi dan selesai pukul 5. So daripada Jetis tadi nak balik ke rumah Jabi ni. So saya terfikir nak share dengan sahabat semua, ya, apa sebab saya suka buat live. Fasa kedua, fasa pertama hal lain tentang perlu perubahan. So selesai tu saya masuk fasa kedua tentang sebab apa saya suka buat live. Dua sebab tadi. Yang kedua. Last kali yang ketiga kenapa saya suka buat live ialah kerana apa? Kerana untuk membina, menggilap keyakinan diri. Live sejenis ataupun sejenis saluran untuk boleh membantu membina keyakinan diri. Banyak cara untuk bina keyakinan diri dah. So antara cara yang boleh guna ialah gunakan Facebook Live ini
untuk awak membina keyakinan diri. Kerana kalau you tidak ada keyakinan diri, tak terbina dengan bagus, ia akan bermasalah nanti untuk present produk atau nak present you punya business. Kalau dah FB Live pun you dah blank, you dah hilang idea, dah gabra gugup, kerana korang terdedah dengan FB Live, you tak berlatih kat sini untuk bina keyakinan diri, apatah kalau nak berjumpa berdepan dengan live prospek anda. Bila kita tidak ada keyakinan diri yang kuat, bila kita nak present produk kita, servis kita kepada prospek kita, besar kesan dia akan gugup, gabra berpeluh sebagainya. So, gunakanlah platform FB ini untuk anda membina keyakinan diri sebagai persediaan. Berlatih dan terus berlatih. Dan bila sampai tahap tertentu, you boleh di masa sama, bila jumpa prospek secara berdepan, empat mata, insya-Allah boleh membantu sebanyak supaya boleh present you punya produk atau servis dengan lebih yakin. So, gunakanlah saluran FB Live untuk binakan diri. Banyak cara, banyak saluran ya. So, antara ialah gunakan platform FB Live. So, 3 sebab mengapa saya suka buat FB Live. Mudah-mudahan dapat manfaat. Dan yang penting ialah apa yang dapat ini terus dibuat. Kalau boleh sebab FB Live ni hamba dunia akhirat, Afiq Ikhwan, ya, Abah Hamidi, buat FB Live. Sebab dah banyak kali you follow saya. So kalau you tak buat, tak beramal, rugi sangat. Sebab ilmu tahu banyak sahaja tak nak guna, tak dapat faedah. Kalau you tidak mempraktikkan ilmu yang anda miliki, tak kira apa ilmu sekalipun, ilmu kebun, ilmu mancing, ilmu FB Live, ilmu bisnes, ilmu tidur, ilmu masak, tahu sahaja kalau tak bergerakkan periuk belanga, tak potong bawang, tak akan dapat makanan, tak akan dapat apa nama ikan kalau tak gerakkan pancing. So nak tak nak, jangan terhenti pada tahu banyak sahaja. You kena buat, praktikkan, beramal dengan apa-apa saja ilmu ada, especially bidang zero cost marketing yang telah saya share banyak kat sini. Semoga bermanfaat. Jumpa next FB Live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen tuliskan masalah, nanti saya akan zarah balik setiap orang yang tinggal komen. Saya akan zarah balik FB dia. Mana saya fikir saya boleh tegur, saya akan tegur untuk buat penambahkan kepada pengisian ataupun setting dalam FB profile anda. Okay, next FB Live terjumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih.